Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di TikTok saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Waalaikumsalam. Yusi Ismail, Zulkifli Ahmad, Kamal Nurizan, Pak Long, Kerot Iwan, YCP Pencerita Jauh Akil, Din Pakelo, Terduduk Lantuin, Jalak Kauteng, Jentera Saga, Syarif Saad Abis, Amirul Dolek. Teruskan perkongsian, share lagi. Nur Reina Zahra, Normawati, Mak Yusof, Liza Arisha, Muhammad Azri Salmi, Abang Ben, Abang Man, Abang Lee kita, Cikgu Ina, Jalak Kauteng, Kemuja Putih, Mak Bulat, Ismail Abdullah, Mak Salju, Jamal Cik Hasan, Irwan Jalil, Isa Asiko. Sat je 200 view. Sat lagi 1000 view. Kena bagi share lagi. Love myself. Pak Ngoh mi, Muhammad siapa dari tak siap. Demam sikit hari ni. Demam tak tahu siapa. Sebab sebut sebenarnya misi sahabat berenang. Nur, Waalaikumsalam. Malik Hizir, Muazzaza, Mustafa Ismail, Bravo, Along Samsul, Azila Latif. Kami sayang untuk Guru Haji Adi dan Abah kita dan si Muhyiddin Yassin. Memang Yahya Omar, Datuk Mak Momo, Yusi Zulkifli, Muhammad Baki, Abdul Manak, Pak Ngohmi. Waalaikumsalam. Pada siapa yang memberi salam, Pak Deng, Muhammad Rozi. Mungkin sebab semalam saya tak berapa nak cukup tidur. Malam habis live dengan MB pukul 3 kan. Lepas tu terus pergi SPRM. Balik pula malam tu orang mesej pula kata ni pukul 11 ada live dengan Datuk Seri Aidan Kasim. Jadi saya tadi tidur terlepas terus kan. Zuhur kan. Asar terlepas terus barak tidur. Mau bangun maghrib lah. Memang bangun-bangun tu memang beringus ya. Nur Muhammad, Muhammad Syarif, Ramri, Pak Ngohmi, Cik Nan, Rambutan. Malam ni tak ada diskusi dengan siapa-siapa. Tak ada. Zamri baik. Terduduk cik kau apa benda ni. Olan, Ahmad Rashidi, Amir, Saleh Hamid, Aziz Abdul Aziz. Waalaikumsalam pada sesiapa yang memberi salam. Lepas lah dengan Pak Long Ma'e terus diam. Pak Long Ma'e bukan saya Habis kerapu lah. Kata nak live pukul 8.30 nu dekat YouTube. Dah habaq dah semalam nu tengah duk live kat YouTube. Siapa nak video penuh pergi ambil di YouTube. Tengah duk jalan hari ni 3 akaun live ni. YouTube tengah duk live gitu. Lagi 1 jam habis. Nak tunggu tak larat tunggu lah. Saya duk moderate seorang YouTube tu kan. Duk padam komen tak larat lah. Lepas tu apa di TikTok apa nama ni, dan juga di Facebook saya. Okey, entah dah. Waalaikumsalam pada siapa yang bersalam. Kebetulan Tuan Khairwan Ramli ada di sini. Ucapan haniah entah dah hari ini. Ketua Penerangan Negeri Kedah yang amat dahsyat dan yang orang kata apa, yang berani daripada dulu lagi, yang tidak orang kata apa, tidak akan membiarkan apa-apa saja masalah berkaitan dengan integriti. Orang yang akan berada di depan adalah Tuan Khairwan Ramli lah. Tak kira lah daripada parti sendiri ataupun mana-mana parti. And kalau ada sahaja berkaitan dengan laporan PDRM dan juga SPRM ni, kita sedia maklum lah di Kedah ni Tuan Khairwan Ramli kita dia betul-betul memandang tinggi ke atas isu-isu berkaitan dengan integriti dan juga isu-isu berkaitan dengan apa nama ni, berkaitan dengan apa bersih dan sebagainya ni. Jadi hari ni saudara semua, Tuan Khairwan Ramli kita hari ni, kalau tuan-tuan tengok dalam sinar tuan-tuan boleh pergi juga dekat Facebook dia Khairwan Ramli tu, ataupun TikTok dia Khairwan Ramli tu. Hari ni dia telah pergi ke komplek SPRM. Pejabat komplek pejabat SPRM di Alok Start Kedah. Daripada
Padang Serai pergi kat Lostak tu bukannya dekat tuan-tuan. Sejam lebih dah bang. Sejam lebih kot, kat 2 jam untuk membuat laporan SPRM terhadap Parti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional yang telah pun berbelanja dengan mewah lah kan, dengan mewah semasa dalam tempoh kempen pilihan raya yang lalu. Jadi kita tengok tadi, saya tengok ada gambar semua tadi, baguslah tuan-tuan. Maknanya di sini kita minta lah pihak SPRM ni kena orang kata kena membuatlah buka siasatan supaya adil dan telus sebab gambar semua ada. Macam kita, mereka kata je bendera banyak, mana gambar? Mereka tak pernah buktikan pun, kata ada gambar, ada ni yang mengatakan banner banyak apa semua. Ni siap bukti. Siap bukti. Kalau tak siasat lagi, kami tak tahu nak kata apa. Nampak sangatlah bahawa sistem penguatkuasaan negara kita dalam negara kita ada ni orang kata ada campur tangan politik. Waalaikumsalam. Mungkin selepas saya live ni, mungkin kita boleh minta sedikitlah pandangan dan pendapat daripada Tuan Caruana Ramli kita, kalau dia tak tidur lagi mungkin dia boleh bagi tahu apa IO cakap dan sebagainya. Dan saya dimaklumkan semalam YB Steven bagi tahu di Pulau Pinang akan ada satu laporan lah yang turut akan dibuat, yang mana saya telah memaklumkan pukul 11 insya-Allah bang, pejabat Datuk Wan Saiful Anjan dan di Tasik Gelugok untuk mereka berhubung dengan YB Steven bagi memberi sokongan kepada YB Steven untuk membuat laporan SPRM pada tarikh yang akan ditentukan kemudian lah. Tapi saya dah bagi dah nombor semua, nanti mereka akan berhubunglah dengan YB Steven. Siapa yang ada di Pulau Pinang boleh nanti bekerjasama dengan YB Steven untuk buat laporan SPRM berkaitan dengan pembelanjaan mereka. Dan kalau boleh tuan-tuan, Dr. J ni YB Steven pun ada di sini. Tuan-tuan tengok tu Steven Koh tu dia lah. Jadi kita harap jugalah di negeri-negeri lain, sebagai contohnya Terengganu, Kelantan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, nanti bincang dengan Abah Sam, dia kata dia nak buat dengan Haji Nik apa semua. Lepas tu kita haraplah di Negeri Sembilan, di seluruh Malaysia, di Johor, di Melaka, semua pun akan buat laporan SPRM kepada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional lah, bersama-sama dengan bukti yang mana kita telah pun lampirkan di dalam laporan tersebut. Mungkin di Melaka ni kita boleh bincang tadi Abang Wahab pun tadi ada live bersama-sama dengan yang berhormat YB Mas Emerianti, punyalah tak mahu sebut YB lagi, orang kata nak sebut nama tak ingat, yang berhormat fikir nama YB Mas kita. Nanti Pak Wahab mungkin boleh guide kot untuk laporan di Melaka. Kita akan support lah. Kalau Melaka mungkin insyaAllah saya boleh turun kot. Melaka, KL saya boleh turun lah. InsyaAllah kita nak report ni di seluruh Malaysia. Sebab akan ada gerakan anak muda. Ya Dr. J, terima kasih. Akan ada gerakan anak muda yang akan mendesak supaya SPRM membuat siasatan berdasarkan bukti-bukti yang telah pun dilampirkan lah. Jadi saya dipahamkan ada 2-3 NGO yang sedang menghubungi saya, sedang call saya untuk berkolaborasi. Ya, Cikgu Bat pun ada di sini. Cikgu Bat mungkin boleh sertai kita. NGO Muafakat Nasional Negeri Sembilan mungkin kot boleh buat report. Negeri Sembilan kita ada Cikgu Bat kita. Ada juga tadi NGO yang call yang mengatakan mereka nak berkolaborasi untuk mendesaklah supaya SPRM mengambil tindakan ke atas BN dan juga PN. Nanti saya akan bagi tahulah kepada Datuk Wan dan juga daripada ni Jumaat ni akan buat laporan SPRM terhadap Azam Baki, adik Pak Azam Baki dan Menteri Besar Negeri Sembilan. Okey tuan-tuan, sila Cikgu Bat mai bagi ni sikit, promote sikit sebelum saya pergi kepada topik saya untuk malam ni. Cikgu Bat promote sikit untuk laporan tu. Saya dah invite dah Cikgu Bat masa, waktu, tempat di mana dan sebagainya, dan di Negeri Sembilan. Cikgu Bat mungkin tengah pakai baju ke apa tu. Mana Cikgu Bat Cikgu Bat kita ramai duk tanya Cikgu Bat kan. Mungkin boleh bagi tahu waktu ke kat sini, mungkin saya boleh baca Cikgu Bat.
Hari Jumaat ni, dia katakan hari Jumaat ni, saya rasa lepas Jumaat kot. Lepas Jumaat cikgu. Rasa selalunya mereka akan buat lepas Jumaat lah. Kalau di wilayah pun saya ingat nak ni lepas Jumaat jugalah. Senang, tapi semalam Jumaat tu dah ada rakan-rakan kita. Okey tuan-tuan, itu adalah berkaitan dengan laporan SPRM dan kita harapkan supaya teruskan perkongsian. Kita akan teruskan orang kata perjuangan kita tuan-tuan. Jadi itulah berkaitan dengan kita punya mukadimah ni, berkaitan dengan laporan SPRM, dan kita mesti mendesak supaya SPRM ambil tindakan ke atas mana-mana orang lah yang terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa ni, saudara semua. Okey, itu mukadimah saya. Ada satu lagi tuan-tuan, saya dimaklumkan kepada saya ada seorang nak debat dengan saya. Jadi saya tanyalah siapa yang nak debat dengan saya, maka mereka pun bagi tahu. Saya tak perlulah nak sebut nama dia, kita bukan nak mempromosikan nama dia tu dekat sini tuan-tuan. Tapi dikatakan daripada DAP lah. Dia bagi tahu bahawa dah mereka buat cabaran semua, tag saya berkata daripada DAP ada seorang anak muda nak debat dengan saya. Jadi saya rasa semalam semua pun dah tengok kan. Jadi saya tak perlulah nak berdebat dengan seseorang yang bila masuk konon-kononnya bawa fakta dan sebagainya, tiba-tiba bila kita tanya soalan nak bahas berkenaan dengan satu isu, baru nak pergi cari buku. Saya tak apa, saya nak kena buka buku dulu. Habis nak berdebat macam mana, takkan sekali debat nak bawa satu library kot nak pergi cari kan. Tunggu dululah, saya pergi cari buku kat library dulu, tunggu Ustaz Syafiq, nanti saya akan mic. Jadi tak perlulah bagi saya. Bagi saya tak perlulah kan. Dia nak debat mestilah dia tahu benda apa yang dia nak debat. Dia nak debat baru nak pergi cari buku semua. Orang pun dah tengok video tu, saya pun ada. Jadi bila bercakap pula seseolah dia tahu semua benda. Dia buang masa saya lah kan. Cakap macam tahu semua. Okey, semalam kemarin dulu. Semalam semua orang lah dapat saksikan. Tak perlulah saya nak menerangkan sebab semua orang nampak semalam, dan saya pun akan keluarkan video tu di BTT dan sebagainya. Bila tiba-tiba seorang pemuda daripada DAP itu masuk dan tiba-tiba dia nak menyerang saya, dan saya pun telah memeriksa apa yang dia cakap tu. Saya tak pernah sebut pun tentang apa yang dia cakap dan sebagainya tu. Jadi timbullah persoalan. Dia bertanya, betul kan Syafiq ni pernah masuk DAP lah? Saya tak pernah kata saya ni ahli. Saya tak pernah kata saya register dan sebagainya. Saya ikut YB apa yang dia sebut tu, saya lupa dah nama dah. Jadi ikut untuk tengok apa yang berlaku kat dalam tu. Dan saya masuk, ada orang hantar saya. Pada waktu tu dia kata, okey, hang keluar daripada UMNO. Orang akan anggap hang ni kecewa. Jadi hampirlah tengok apa program yang mereka buat dan aktiviti-aktiviti yang mereka buat. Adalah yang kita dapat sikit lah. Maklumat-maklumat siapa yang duduk dengan mereka, siapa yang sokong mereka, siapa yang tolong rekrut dan sebagainya, bagaimana kaedah mereka masuk ke kampung dan sebagainya. Kita tahulah serba sedikit. Jadi kita tahulah bagaimana kita nak menghadapi dengan musuh kita tuan-tuan. Jadi itu cukup clear lah, dan saya rasa semua orang pun tahu berkenaan dengan benda tu. Jadi fitnah mengatakan bahawa saya pernah join ahli DAP ni merapu lah. Sebab apa? Kalau saya join DAP ni, petanda dia tak lama dah bahawa dunia akan kiamat lah. Sebab apa? Saya tidak menerima mereka yang berideologi di sebelah left, dia duduk di sebelah kiri dan sebagainya. Jadi saya rasa dekat Facebook lah, kat Facebook mereka tahu lah siapa hantar saya dulu. Saya cerita, tak perlulah bagi tahu lah. Jadi tuan-tuan, nak datang debat dengan saya. Tapi kalau kita tengok semalam, bila kita tanya soalan kat dia, siapakah the founding father of komunis, dia tak boleh nak jawab. Nak cerita tentang ideologi, tapi bila kita tanya siapakah bapa kepada komunis itu sendiri, dia tak boleh nak jawab. Jadi tak perlulah. Jadi bila saya sebut nama Karl Marx, dia kata Karl Marx tu bukan bukan founding father. Ada orang lain founding father. Jadi saya tak tahulah, saya rasa siapa yang belajar falsafah politik ke, sains politik ke, mereka pun tahu.
Siapa belajar law pun mereka pun tahu yang mengatakan bahawa yang mengasaskan ideologi komunis ni adalah Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Sebab itu dia panggil sebagai Marxism ortodok. Jadi dia tak panggil lah sebagai DAP ortodok, dia panggil Marxism ortodok. Jadi pengasas kepada komunis ni nama dia adalah Karl Marx. Dia adalah founding father kepada ideologi itu. Malah dia jugalah yang menulis manifesto komunis dan juga Das Kapital, tuan-tuan. Jadi kedua-dua ini menjadi pegangan kepada orang-orang yang berideologi komunis ini. Kalau mereka ni ideologi komunis, dia mesti tahu tentang Komunis Manifest dan juga Das Kapital. Dia mesti tahu dua-dua ni main daripada mana. Jadi semalam dia pun tak tahu kan, dia baru nak pergi baca, so tak perlulah kan. Jadi dia berpegang pada ideologi yang dia tak tahu. Ini masalah dia, tuan-tuan. Banyak anak muda kita hari ini, dia mengikuti DAP itu sendiri tapi dia tak tahu pun berkenaan dengan DAP tu. Itu yang jadi masalah dia, tuan-tuan. Dan semalam dia sebut tentang Social Democrat. Saya kata dia Social Democrat adalah evolusi kepada ideologi. Dia kata tak, Social Democrat ni bukannya komunisme, dia adalah demokrasi. Dan kenyataan daripada seorang ketua DAP ni akan memberikan satu impak yang besar lah kepada parti mereka, khususnya anak muda, bila dia keluar kenyataan tersebut. Sosial Demokrat adalah evolusi daripada komunis itu sendiri. Kalau kita tengok dekat Rusia, dulu parti Rusia yang namanya Russian Social Democratic Workers Party, asal namanya adalah Communist Party of the Soviet Union. Jadi bila berlakunya evolusi daripada Communist Party of Soviet Union, dia tukar kepada Russian Social Democratic Workers Party. Jadi dia adalah evolusi ideologi yang datangnya daripada komunisme. Jadi seorang reformis di Rusia, nama dia Pavel Borisovich Akserot, dia mengatakan bahawa saya betul tak nama dia sebut, Pavel Borisovich Akserot. Susah dia nak sebut nama Rusia ni, tuan. Dia adalah seorang reformis yang terlibat secara langsung dalam pembentukan Social Democratic Worker Party di Rusia. Dia mengatakan bahawa demokrasi sosial boleh diterima oleh masyarakat. Bukan. Dia mengatakan bahawa pendapat dia, masyarakat hanya boleh menerima sistem komunis ataupun sosialis ini apabila mereka menerima sosial demokrat. Jadi dekat sini makna yang sama lah. Sosial demokrat ni cuma nak latih orang untuk kenal apa itu komunis dan juga sosialis itu. Jadi bila dia tak boleh nak bawa kepada agenda komunis, dia tak boleh nak bawa kepada agenda sosialis, dia pergi kepada sosial demokrat. Dan lama-lama dia akan tarik ke kiri dan sebagainya. Jadi ini adalah tokoh dia sendiri kata lah. Tuan-tuan boleh pergi tengok rujukan tu. Bagaimana orang yang nak berdebat dengan saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak mempunyai tentang apa benda yang dia nak debatkan. Itu saya baru bagi contoh tentang ideologi. Saya tak bagi contoh lagi tentang perlembagaan. Dia claim semalam dia adalah student law. Dia adalah graduate dalam bidang law. DAP lah. DAP ni banyak law lah. Dia kata mana ada dalam perlembagaan yang mengatakan bahawa Islam dan juga kedudukan Melayu ni boleh digubal. Ada 5 perkara dalam perlembagaan yang tidak boleh diubah, termasuklah Islam dengan kedudukan orang Melayu. Saya tanya kat dia, tolong bagi kat saya, Ustaz, bawah perkara apa yang sebut tentang benda tu. Dia pun, saya ingatkan dia student law, dia hafal lah. Perlembagaan bukan ada banyak pun, tuan. 156 perkara ya. Ada berapa bahagian ya kan. Tak ada lah banyak sangat nak hafal kan. Tapi saya rasa asas lah untuk seseorang hafal perlembagaan ni.
Dia pun pergi lama lah, duk Google, kan? Maka dia pun bawa keluar kat saya. Dia bagi tahu kata 1595. Kan? 1595 menyebut bahawa perkara-perkara berkaitan dengan Islam dan juga Melayu itu tidak boleh digubat. Kan? Jadi itu adalah satu benda yang bercanggah lah. Kan? Sebab dalam perkara 1595 ini hanya menyebut bahawa tentang kedudukan orang Melayu dan juga perizaban tanah Melayu, yang bila nak digubal mestilah mendapat restu daripada raja-raja Melayu. Tapi semua orang di Malaysia tahu bahawa pada tahun 1993 berlakunya satu konflik perlembagaan. Tuan-tuan boleh pergi cari buku yang bertajuk The Conflict of Malayan Constitution yang ditulis oleh H.P. Lee. Dekat situ tuan-tuan boleh tengok pada tahun 1993 apabila parlimen pada waktu itu nak mengurangkan kuasa raja-raja Melayu, adakah mereka mendapat persetujuan daripada raja-raja Melayu? Jadi soalnya apabila dia jawab, yang pertamanya tidak ada di dalam perlembagaan lah sebarang provisi untuk meminda berkaitan dengan agama Islam, dan tidak ada provisi untuk meminda berkaitan dengan kedudukan orang Melayu. Jadi apabila disebut tentang nak juga berdebat, biasalah tuan-tuan, bila saya punya view dah naik ni, ramailah orang yang nak berdebat. Tapi kita kena tengok jugalah level orang yang nak berdebat dan sebagainya ni. Saya cadangkan kepada mereka pergi buat live ni lah kan. Kalau main masuk dalam live dia pun tiba-tiba, sebab live dia ni ramai yang ada di sini semuanya mereka-mereka yang berilmu pengetahuan dan mereka nak dengar tentang ilmu pengetahuan. Mereka tak mau dengar duk merapu, marah dan sebagainya. Dan dia kena tahu bahawa debat ini adalah apabila kita mempunyai pengetahuan yang sama. Saya mempunyai pengetahuan tersebut dan dia pun mempunyai pengetahuan tersebut. Maka kita berdebat untuk menunjukkan pandangan kita berkenaan dengan pengetahuan itu. Tapi sekarang ni bila nak hajak debat, saya ada pengetahuan tu, dia tak ada pengetahuan, macam mana dia nak debat? Buang masa lah. Sekali saya tanya soalan, dia kata boleh tak bagi masa kat saya untuk saya pergi library pergi cari buku dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, bagi pendapat saya, mereka ni adalah di pihak kerajaan. Ya, saya membaca skrip yang saya sendiri buat dalam PowerPoint, biasalah. Sebab kita suka presentation. Sebab tu saya, bila saya buat live, ada rujukan sebab saya present. Tapi bila hampa cakap saja, apa yang hampa nak bawa? Bila orang tanya pasal rujukan, barulah hampa terkebil-kebil nak pergi cari, lepas tu pusing. Seorang tu duk cakap pandai kan, kata profesor dekat UPM lah apalah. Dia kata apa? Kerajaan kalau nak turunkan kos kena tanam dedak. 70.7% daripada kenaikan harga ayam di pasaran adalah berkaitan dengan dedak. Jadi dia kata kerajaan akan menanam dedak di Perlis. Tuan-tuan, dedak ni orang tak tanam tuan-tuan. Kalau kita tanam dedak pun tak ada pokok dedak. Bila dia claim bahawa dia adalah seorang profesor di UPM, maka orang pun pergi carilah dia ni profesor dalam bidang apa. Tak jumpalah nama dia di UPM tersebut. Tapi tak tahulah, sebab semua staff dalam universiti di dalam UPM ni, dia akan ada nama dia dalam sistem lah kan. Jadi bila tanam dedak tuan-tuan, kita orang macam ni pun tu pun nak ajak nak berdebat dengan saya. Jadi dedak ni, faktor kenaikan harga dedak ni adalah kerana dua perkara. Satu jagung, satu soybean. Jadi jagung dengan soybean inilah yang menyebabkan kepada kenaikan harga dedak. Jadi kalau nak tanam dedak, nak tanam macam mana? Siapa nak pergi tanam dedak? Lepas tu confidentnya duk meyakinkan orang bahawa kita mesti tanam dedak. Lepas tu bila orang cakap dengan dia, mana boleh tanam dedak? Dia tanya pula, why tak boleh tanam dedak? Negara perlu fikir macam mana nak tanam dedak supaya kita dapat menurunkan kos. Tapi orang macam ni nak debat, buat malu saya. Masuk dalam YouTube orang kata, lah Syafiq Habib debat dengan siapa ni tanam dedak ni? Tak pernah-pernah orang buat tanam dedak. Kan? Okey tuan-tuan, jadi buat masa saya lah, itu muka di bawah tuan-tuan. Jadi kita nak debat pun bagi orang betul-betul lah. Jangan pergi claim kata profesor dekat UKM tapi tak tahu apa. Kalau kita punya Dr. J pun akan gelak kan. Dr. J profesor dalam bidang pertanian kan. Macam mana nak pergi tanam dedak kan. Macam mana seorang profesor di UPM claim dia profesor at UPM tanam dedak. Come on lah kan. Jadi tuan-tuan
Dia nak tergelak tanam bedak. Okey Okey, rasanya pihak kerajaan ni dia kena fokus lah untuk menerangkan kepada rakyat tentang kos sara hidup dan juga harga barang, kan. Dia tak perlulah nak orang kata apa, nak sebut nama Syafiq Alim ke apa, tak perlu. Bila keluar kenyataan, terangkan. Ni rakyat nak tahu, hampa ni wakil kerajaan, kan. Terangkanlah kenapa harga sayur hari ni naik, kan. Kenapa harga barang hari ni naik, kan. Rakyat bukan nak dengar hampa duk sebut nama Syafiq. Saya nak debat dengan Syafiq Alim, kan. Antara faktor sebab saya nak debat dengan dia adalah kerana he misleading kan. Buang masa lah tuan-tuan. Saya tak tanam dedak dan saya tak perlu debat dengan orang yang nak tanam dedak. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, hari ni Anwar kata perolehan vaksin tak dapat tanda tangan daripada peguam negara. Dan juga KJ pula cakap, kan, perolehan vaksin mendapat restu dan juga peguam negara mempunyai pengetahuan tentang perkara tu. Jadi hari ni rakyat keliru lah, kan. Sebab yang melibatkan perolehan vaksin ni semua duk ada dalam kerajaan, kan. Tengku Zafrul, Menteri Kewangan pada waktu itu, AJ Mosti dan juga Dr. Adham Baba, kan, daripada Kementerian Kesihatan pada waktu itu. Mereka ni lah yang memperoleh vaksin. Dan kesemua mereka ni daripada UMNO. Jadi Anwar baru pergi pejabat UMNO semalam, hari ni dah hentam orang UMNO dah. Pelik lah, kan. Yang kena pecat tu ada 2 orang tu belum kena pecat lagi, kan. Ada Hambaba tak kena pecat lagi. Tengku Zafrul pun tak kena pecat. Patut kena jagalah hati dan perasaan mereka. Jadi dekat sini tuan-tuan, bila itulah kita tengok hari ni rakyat di Malaysia dia tak mau Anwar jadi detektif. Anwar sekarang ni bertindak macam adalah cerita dulu kecil-kecil dulu kita nak tengok detektif kata yang kereta dia boleh naik profesor Profesor Gadget, kan. Kita bukan nak Anwar jadi macam tu. Anwar dia kena tahu bahawa dia adalah seorang Perdana Menteri dan dia bukan detektif. Jadi sekiranya ada salah laku dan sebagainya, dia tak perlulah buat keluar kenyataan akhbar, berita dan sebagainya. Buat laporan lah. Buat laporan bahawa adanya salah laku, dan biar SPRM siasat. Sebab apa? Kalau kita tengok macam sebelum ni, Anwar kata 600 bilion. Ni kan dah malu dah. Bila SPRM siasat bukan 600, 92.5 bilion. So Anwar Ibrahim pun cakap lah, bagi projek kepada anak menantu dan sebagainya. SPRM baru siasat, baru memanggil orang itu untuk siasatan. Lepas tu sekarang ni tak ada pula projek yang bagi kepada anak dan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Dah malu lagi. Lepas tu cerita pula, ada 10 orang kontraktor, nilai melibatkan 4.5 bilion. Anwar pun duk sibuk lah, kontraktor bagi itulah, bagi inilah, apa semua sekalian. Lepas tu sekarang ni, tak jadi pula 4.5 bilion. Dah jadi 300 juta. Duk bising pula berkenaan dengan ada terima 300 juta daripada kontraktor dan sebagainya. Jadi SPRM beritahu pula bukan kes rasuah amla. Jadi macam inilah rakyat tak mau tahu lah, pening kepala nak fikir sat nilai ni, sat rasuah menantu anak, sat kontraktor, sat 300 juta, sat itu, sat ini. Rakyat pening kepala. Rakyat bukan nak tahu tentang benda tu. Kalau betul biar SPRM siasat, kena dakwa, esok kita bising pasal benda tu. Jadi sekarang ni siasat bawah pengubahan wang haram. Dia macam kes Najib juga. Dulu kes Najib pergi mahkamah, baru waktu tu kita hentam. Ini tak ada, baru duk siasat, dia duk kalut apa semua. Macam ni jugalah tuan-tuan. Jadi kalau wujudnya salah laku dalam perolehan vaksin dan sebagainya, dah bentang dulu. Bentang dulu. Ini belum bentang, cakap dulu. Ini terbalik ni, kita pun tak tahulah tuan-tuan. Dia cakap ni sengaja sebab dia nak cipta persepsi dan juga fitnah. Sebab dia nak menutup kesalahan nepotisme yang dia buat. Yang mana seluruh dunia hari ini mengecam kepada Anwar Ibrahim kerana melantik Nurul Izzah sebagai penasihat. Seluruh dunia mengecam kepada Anwar Ibrahim sebab lantik anak dia sendiri sebagai penasihat. Dan hari ini tiba-tiba pula keluarlah berkenaan dengan vaksin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, rakyat dia tak mahu tahu. Kena tuduh kat mahkamah, dia nak dengar. As a Prime Minister, rakyat nak dengar something yang baik daripada dia.
Rakyat menghadapi tekanan daripada kos sara hidup yang meningkat. Rakyat menghadapi tekanan daripada sudut harga barang yang meningkat. Bila rakyat tunggu sahaja Prime Minister buat dia punya press conference, rakyat mengharapkan Prime Minister buat press conference macam mana Datuk Seri Ismail Sabri buat, macam mana Tan Sri Muhyiddin buat, dan mana-mana Perdana Menteri yang lain pun buat. Bila mereka berhadapan dengan rakyat, bila mereka pergi press tu maknanya mereka berhadapan dengan rakyat lah, walaupun rakyat melihat kat dalam TV dan sebagainya. Rakyat mengharapkan, oh hari ini Perdana Menteri mengatakan bahawa dia telah pun memberikan subsidi kepada petani-petani untuk menurunkan harga sayur. So rakyat pun sukalah. Terima kasih Bang Non. Pak Non kita, inilah yang kita nak. Pak Non kita menurunkan harga sayur. Barulah rakyat nak tengok TV. Ataupun masuk dalam TV, lepas tu dia bagi tahu, saya hari ini buat press statement untuk mengumumkan bahawa kerajaan Malaysia telah pun kita menjumpa jalan penyelesaian untuk menurunkan harga ayam dan sebagainya, yang mana kita mengumumkan bahawa subsidi kepada ayam ni akan diberikan sekilo RM1 sebelum ni 80 sen, kita bagi RM1 supaya harga ayam itu turun. Barulah rakyat tengok pun, oh Pak Non kita terbaik, oh kan. Baru kita suka tuan-tuan, baru kita happy. Ini keluar-keluar tuan-tuan, oh semuanya politik dan sebagainya. Tak ada satu pun kebaikan kepada rakyat yang dia cakap dan sebagainya. Dan kita tahu dia terpaksa buat benda ni untuk dia tutup orang kalau rasa ketakutan ni tuan-tuan. Bila dia rasa takut dan sebagainya, sudah tentulah dia akan create persepsi. Sebagai contohnya hari ini, Anwar rasa ketakutan sebab Perikatan Nasional ada bukti. Ada bukti gambar, ada bukti yang mana Pakatan Harapan berbelanja dengan mewah semasa kempen pilihan raya. Dan bukti yang dibawa oleh oleh Perikatan Nasional ini adalah bukti-bukti yang dilaporkan dalam akhbar, bukti-bukti oleh pengundi-pengundi sendiri, video-video daripada pengundi sendiri yang menunjukkan bahawa ada penerimaan wang, adanya belanja mewah, naik heli, billboard-billboard yang mahal dan sebagainya. Jadi ada bukti, sebab tu dia rasa takut. Bila dia rasa takut, dia tak boleh nak jawab tentang isu dia berbelanja mewah, maka dia mainlah, dia buatlah naratif, nak buat persepsi dan sebagainya. Okey tuan-tuan, jadi rakyat tak mau dengar lah benda tu dan kita nak tahulah, patut dia kena terang lah. Rakyat semua tahu, rakyat tak bodoh tuan-tuan, rakyat tahu. Penyebab COVID-19 masuk dalam negara kita adalah pada waktu itu, Menteri Kesehatannya adalah Pakatan Harapan, Menteri Pengangkutannya adalah Pakatan Harapan. Mereka inilah yang tidak menghalang daripada pelancong-pelancong untuk masuk dalam negara kita, dan di akhirnya virus ini merebak ke dalam seluruh negara kita. So bila virus ini merebak dalam negara kita, bila kerajaan yang terpaksa menanggung bala-bala yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan dulu, yang dibuat oleh Menteri Pengangkutan dan Kesihatan dulu, maka pada waktu itu semua tindakan terpaksa diambil dalam keadaan darurat. Termasuklah pembelian vaksin dan sebagainya. Sebab apa? Kerajaan yang paling utama sekali, dia kena fikir apa? Dia kena fikir bagaimana dia nak menjaga nyawa rakyat. Jadi pada waktu itu, pembangkang ni biasalah bila jadi pembangkang nak berpolitik, bila jadi kerajaan pun nak berpolitik. Kalau Anwar sebut tentang vaksin, kita nak disiasat kerajaan Negeri Selangor. Satu syarikat, kerajaan kena siasat, dipanggil Selangor Vaksin Industri. Selangor Vaksin Industri, dan juga dia ada beberapa syarikat kalau saya sebut, Selangor Vaksin Industri, Cellgate dengan apa satu lagi. Jadi kena siasat syarikat ni, sebab kita dapat tahu dulu masa pemberian vaksin yang mereka terima daripada kerajaan adalah percuma, dan kalau tak silap lah mereka telah pun menjual kepada warga asing dan sebagainya. Okey tuan-tuan, jadi sekarang ni tuan-tuan, kita bagi tahulah kepada Perdana Menteri kita, okey kerajaan apa tak hidup nyalak lah kan. Sebab rakyat tak mau dengar pun gambar, rakyat pun dah benci dengan hampa sebenarnya. Sebab rakyat di Malaysia hari ni, mereka nak tahu tuan-tuan, dia bukan nak dengar pun. Even rakyat hari ni bila saya buat poll tuan-tuan, bila saya buat form, saya hantar dekat dalam TikTok, dekat dalam Facebook, saya hantar secara personal, saya suruh mereka isi poll dan sebagainya. Adakah rakyat hari ini nak dengar tentang Parti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional?
Saya beritahu kepada saudara, 70% lebih rakyat Malaysia, exactnya 76% rakyat Malaysia tidak mahu mendengar soal Perikatan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Mereka tak mahu dengar tentang parti politik. Alasan mereka adalah ada yang mengatakan pilihan raya ke-15 telah pun habis. Ada juga yang mengatakan bahawa lazimnya apabila habis sesi berkempen, maka tak perlu lagi lah nak sebut tentang parti dan sebagainya. Dan ada yang berpendapat bahawa mereka mengundi untuk memilih kerajaan. Dan hari ini kerajaan telah terbentuk dan mereka bukan orang politik yang mereka kena menghadapi kehidupan mereka seperti biasa. Jadi hari ini rakyat dia tak fikirlah tentang parti politik dan sebagainya sebab mereka dah memahami 5 tahun sekali pergi mengundi dan sebagainya. Hari ini PRU15 dah habis. Dan rakyat fikir dia nak makan apa. Dia duk tanya kerajaan bila makan nak murah. Bila nak ada peluang pekerjaan. Bila nak dapat yuran pengajian yang murah. Sebab rakyat tahu sekarang ni bukan sesi kempen pilihan raya. Okey tuan-tuan, saya bila buat poll tersebut, maka saya akan memetiklah lepas ni setiap hari saya akan bawa. Kita nak tanya kepada kerajaan Pakatan Harapan manifesto yang mereka tawarkan kepada rakyat. Manifesto yang mereka bawa pada PRU ke-15 itu manifesto Kita Boleh. Sampai ke hari ini tidak ada seorang pun orang Pakatan Harapan yang berani untuk buat live dan menghuraikan tentang janji dan tawaran mereka kepada rakyat. Sekarang ni Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri. Pakatan Harapan adalah parti yang terbesar dalam kerajaan hari ini. Sebab apa mereka tidak boleh bawa manifesto? Alasan mereka mereka nak kena bincang dan sebagainya. Saya beritahu kepada tuan-tuan, ada manifesto-manifesto yang mereka tak perlu bincang pun. Sebagai contohnya manifesto Pakatan Harapan untuk menangani isu kos sara hidup rakyat. Yang pertama mereka menjanjikan nak hapuskan kartel. Tapi sekarang ni kalau kita tengok kartel-kartel mereka benar untuk mengaut untung lebih. Mereka benar untuk ekspor telur pergi kepada Singapura. Sedangkan rakyat Malaysia sakit. Rakyat Malaysia dapat telur dengan harga mahal. Telur tidak ada dan sebagainya. Dan Mak Sabu pergi ke India. Untuk ambil telur dekat India. Itu bukan kaedah untuk menghapuskan kartel. Sepatutnya kerajaan kena menyediakan bagi grant kepada mana-mana orang yang minat untuk buat apa? Untuk buat ladang ayam penelur. Untuk buat ladang ayam dan sebagainya. So itulah kaedah bagaimana dia nak hapuskan kartel. Dan dia kena tekan kartel-kartel ni sekiranya dia tidak boleh sekiranya kartel-kartel ni dia tak boleh bebas dan sebagainya, maka mereka akan pindah pergi buat kat negara lain dan sebagainya. So kita akan wujudkan persaingan kat situ. Tapi hari ini tak ada. Dia nak bagi kartel-kartel ni lagi senang, lagi kaya-kaya dan sebagainya. Mungkin disebabkan ada funder-funder kepada parti-parti yang tertentu. Yang keduanya adalah mereka nak memastikan bekalan cukup. Dulu kerajaan dulu masa kempen sembang tentang security makanan dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang bekalan makanan yang cukup dekat dalam negara kita, kita nak tanya hari ini kerajaan ada bincang tak? Untuk memberi kebenaran kepada tanah-tanah kerajaan. Untuk buat apa dia panggil yang rumah putih tu dia panggil apa? Nak buat tanam buah kat dalam tu kan, tanam sayur kan, untuk ambil student dia panggil apa tu incubator ke apa, tak silap saya. Incubator ke apa? Saya lupa lah. So panggil student untuk dia bagi tanah dan greenhouse bagi tanah untuk develop dan sebagainya. So hari ni kita tak bincangkan. Kerajaan tidak membincangkan bagaimana nak bagi grant ke, nak bagi grant untuk orang tanam jagung ke, Napiers ke, ni Dr. J beritahu. Betul. Incubator. Jadi dia ada buat dah. Mak Sabu tak nak bincang apa pasal telur dengan ayam pun tak boleh selesai. Nak sembang tentang bekalan macam mana? Dekat UPM, tanah besar. Apa yang mereka nak buat? Ni dekat Perak ni. Apa yang mereka nak buat?
Jadi inilah yang mereka kena buat kan, macam mana nak memastikan bekalan. Ni contohnya ikan ni kan, hubungan Malaysia Thai daripada sudut nelayan ni berapa peratus yang kita boleh jual kat sana kan. Jadi ini semua ni tidak dibincangkan. Lepas tu duk sembang kata nak kerajaan Pakatan Harapan akan memastikan bekalan cukup. Lepas tu dia katakan apa lagi? Kerajaan Pakatan Harapan di dalam skop menangani isu kos sara hidup akan berjanji akan membuat insentif untuk meningkatkan pengeluaran. Jadi hari ini petani tanya, manakah insentif yang Pakatan Harapan janji? Insentif apa yang janji untuk meningkatkan produktiviti ni? Jadi dulu janji nak bagi itu, nak bagi ini dan sebagainya. Tapi bila jadi kerajaan, penipu. Para petani tak dapat insentif apa. Tak bincang pun. Inilah yang sepatutnya keluar dalam news mengikut kepada kementerian. Kementerian Keterjaminan Makanan akan bincang dengan Nafas untuk bagi insentif untuk nak menanam nak tanam kobe ke, tanam cili ke, bendi ke, terung dekat Malaysia ni. So ada ramai lah orang nak buat. Mungkin nak wujudkan belia-belia yang nak tanam terung, kerajaan tahu nak bawa pergi eksport ke kalau lebih. Jadi inilah insentif-insentif yang mereka kena wujudkan. Patut dia kena bincang lah pasal benda ni. Lepas tu dia kena bincang tentang insentif untuk ternakan kimpak ni, apa dia panggil, ruminan ke, ternakan kaki dua ni. Apa insentif yang kerajaan nak bagi? Ini duk sembang tu, duk kata PN judi PN. Itu rakyat bukan nak dengar bang. Rakyat nak dengar apa yang hampa janji. Lepas tu juga di dalam skop untuk menangani isu kos sara hidup rakyat, Pakatan Harapan janji apabila mereka jadi kerajaan, mereka nak mengkaji konsesi lebuh raya. Jadi sekarang ni kita tak dengar pun. Kita tak dengar pun kata ada bincang dengan PAS. PAS adalah dia ada bincang dengan PLAS ke untuk menurunkan kadar tol dan sebagainya. So benda-benda yang mereka janji inilah yang mereka kena buat. Bukannya mereka duk sembang politik ni. Ada orang daripada Pakatan Harapan yang duk cakap 33 bulan apa hampa buat? Hampa kata dalam 33 bulan tu hampa nak buat macam-macam. Apa yang hampa buat waktu hampa jadi kerajaan sekarang ni? Dalam 33 bulan Perikatan Nasional jadi kerajaan, Pakatan Harapan cakap macam-macam. Kami boleh buat itu, kami akan turunkan tol, kami akan hapuskan kartel, kami akan bagi insentif. Apa yang hampa buat selepas hampa dapat kerajaan? Bukan persoalan nak ditanya apa yang hampa buat 33 bulan. Dalam masa 33 bulan, Pakatan Harapan dah buat macam-macam. Ada itu, ada ini, boleh tulis. Waktu sekarang ni apa buat apa? Bukan apa nak tanya 33 bulan buat apa. Maksudnya apa? Apa duduk sajalah, duduk relax. Oh ni salah kerajaan dulu. Ini bank negara. Ini bidang kuasa bank negara. Ini bank negara kena jawab. Ini kerajaan yang terdahulu punya salah. Ini ada projek yang bagi kat menantu. Rakyat bukan nak tahu benda tu. Rakyat bukan nak tahu benda tu. Rakyat nak tahu hampa kata kerajaan gagal, itu ini, mana kejayaan yang hampa nak buat. Okey tuan. Lepas tu tuan-tuan, Pakatan Harapan juga menjanjikan di dalam manifesto mereka berkaitan dengan jaminan keselamatan makanan. Pakatan Harapan menjanjikan skim subsidi harga padi tuan-tuan, SSP. Mereka janjikan dinaikkan daripada RM360 satu tan dinaikkan RM500 setan. Saya nak tanya, dekat sini apa sawah ada tak kat sini? Skim ni naik lagi tak? Skim ni naik lagi tak saudara semua? Sawah ada tak kat sini? Skim subsidi harga padi tuan-tuan, SSP. Daripada RM360 naik kepada RM500. Naik lagi tak skim tu? Ada bersawah sini. Naik tak lagi bang? Naik tak RM500? Itu dapat bantuan RM250. Dikurangkan lagi. Lagi ada. Ni dia baru kata
Ni jadi tuan-tuan, bila mereka janjikan tentang benda ini, maka mereka kena bagi. Bohong ya. Jadi kita minta lah. Ini di bawah Mak Sabu. Dulu masa kempen janji. Kita daripada 360 kita nak bagi RM500. Lah dah jadi kerajaan. Bila nak buat? Orang yang pesawah ni semua nak turun. Semua nak tunggu. Jadi laksanakan benda ni. Jadi tuan-tuan, dulu pandai cakap, pandai itu, pandai ini dan sebagainya, nak naik itu, nak naik ini. So kena bagilah. Lepas tu ada dia cakap lagi, untuk memudahkan petani dan peternak. Maka kerajaan, sekiranya Pakatan Harapan jadi kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan akan memudahkan sebarang permohonan untuk memajak tanah untuk pertanian dan juga peternakan. Sekarang ni kita nak tanya, benda-benda yang macam ni apa buat lagi tak? Orang nak mohon dan sebagainya, dia katakan nak memudahkan petani dan sebagainya. Yang ni kena fokus dulu. Kena fokus dulu apa yang dijanjikan. Tak, susah lagi dah. Makin susah bukan makin senang. Jadi kerajaan kena tengok, ni semua kerja Mak Sabu. Mak Sabu dulu janji kalau dia jadi menteri, dia nak memudahkan petani dan juga peternak. Apa-apa saja permohonan atau memajak tanah bagi pertujuan untuk pertanian dan juga peternakan akan dimudahkan. Jadi kena buatlah, dah jadi kerajaan. Rakyat nak dengar. Mak Sabu keluar dalam TV. Saya mengarahkan agensi di bawah MAFAS untuk memudahkan sebarang permohonan yang dibuat oleh petani dan juga peternak. Ini yang kita nak dengar. Rakyat nak dengar ini. Jadi tuan-tuan, lepas tu apa lagi dia janji? Dia janji untuk memeluaskan pasaran global untuk produk pertanian Malaysia. Jadi mereka kata, kerajaan yang terdahulu banyak produk-produk pertani di Malaysia yang tidak dibawa keluar. Kita boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar kepada petani. Jadi petani boleh mendapatkan income yang lebih apabila kerajaan membawa keluar produk mereka. Sekarang ni, pergilah bincang. Malaysia dah sign dah CPTPP. Tengok negara-negara anggota mana yang boleh kita masukkan produk-produk kita. Malaysia dah ratifikasi CPTPP. Dalam CPTPP, barang-barang daripada negara kita boleh kita letak dekat negara-negara mereka. So kita tengoklah apa yang kita boleh hantar ke negara mereka untuk membantu petani dan sebagainya. So 100 hari buat apa? 100 hari takkan duduk atas kursi, duduk injek-injek atas kursi macam tu. Baik tak yang jadi menteri. Dulu sembang pandai, 33 bulan sembang, nak buat itu, nak buat ini, semua boleh buat. Sekarang kenapa tak buat? Lepas tu, antara lagi yang melibatkan pertanian ni, dengar ni, Dr. J kata boleh. Okey, sekarang ni yang melibatkan pertanian. Dulu mereka janji akan memberikan pelepasan cukai untuk mana-mana orang yang nak melabur dalam sektor pertanian, sama ada syarikat ataupun petani kecil. Nak memudahkan. Kerajaan, mereka janji dulu. Mereka kata kalau kami jadi kerajaan, kami akan memudahkan pelepasan cukai untuk mana-mana orang yang nak melabur dalam sektor pertanian ataupun syarikat atau petani kecil. Jadi nak menjamin kepada keselamatan makanan kat dalam negara kita. Sekarang kenapa tak bincang? Bincanglah sekarang ni. Dalam masa berapa bulan dah bincang ni nak pergi ke dalam bajet dan sebagainya. Bincang. Macam mana nak tarik pelabur, nak bagi mereka fokus pada isu pertanian dan sebagainya. Perdana Menteri buat apa? Duduk atas kursi macam tu ya. Hari-hari sembang, wewenangnya. Lepas tu apa? Kita nak mewujudkan kerajaan madani. Lepas tu apa lagi? Kita mesti membudayakan bahasa kita. Lepas tu apa lagi?
Kita mesti memastikan perpaduan kaum. Orang tak mau dengar hang punya ayat-ayat hang lah. Ayat dia punya dramatik, dia pencitraan politik yang bombastik. Rakyat tak mau dengar. Rakyat boleh sendiri nak baca buku, nak baca novel, rakyat boleh baca sendiri. Rakyat nak tahu, adakah dengan hang cakap tentang kerajaan Madani, apa yang rakyat dapat? Apa yang rakyat dapat daripada Madani itu? Apa yang rakyat dapat dengan apabila mencerakinkan? Sebab apa nak mencerakinkan tentang benda lain boleh? Sebab apa Perdana Menteri tak boleh beritahu saya telah mencerakinkan berkaitan dengan untuk keselamatan makanan dalam negara kita, dan selepas mencerakinkan, maka kita nampak ada negeri-negeri yang berpotensi untuk dibangunkan berkaitan dengan industri pertanian dan sebagainya. So boleh mencerakinkan dasar-dasar kerajaan yang terdahulu, untuk mereka mendapatkan bayangan apa yang mereka nak buat. So inilah yang rakyat nak dengar, tuan-tuan. Ini baru satu. Saya baru cerita satu janji manifesto ya, berkaitan dengan pertanian. Puak-puak Pakatan Harapan dah terbakar dah kat dalam ni. Ni saya duk ada lagi dua slide lagi. Nak cerita tentang janji apa, manifesto apa. Kalau rasa tak boleh duduk dalam live saya, keluar. Sebab apa? Saya takut dia jadi darah tinggi, sakit jantung. Ni baru satu slide. Tak masuk slide nombor 2, slide nombor 3. Satu slide pun tak habis. Separuh je. Tak habis lagi. Nampak hak bawah tu. Baru ni. Baru hak separuh. Tak cerita habis. Dah terbakar. Kalau saya cerita habis lagi, saya rasa lagi terbakar, saudara semua. Jadi kalau boleh jangan. Pergilah tengok dalam room lipas dan sebagainya. Okey tuan-tuan. Di dalam nak membasmi kemiskinan, Pakatan Harapan masa pilihan raya janji, kalau Pakatan Harapan menang, kita akan menyediakan bantuan sara hidup dan sarapan percuma kepada rakyat Malaysia. Mana sarapan percuma? Saya tadi pergi bawah pun makan nasi lemak RM8. Nasi lemak 2 bungkus, ayak Milo air. Apa ni? RM8. RM8. Mana janji kerajaan? Nak membasmi kemiskinan. Dan kita akan memastikan supaya Pakatan Harapan sekiranya menjadi kerajaan, kita akan meneruskan bantuan sara hidup dan sarapan percuma kepada rakyat. Mana sarapan percuma? Berbilion-bilion wang rakyat dibazirkan. Mana sarapan percuma? Rakyat B40 tengah menunggu, B60 tengah menunggu. Mana sarapan percuma kepada mereka? Ini semua kencing sahaja. Lepas tu Pakatan Harapan menjanjikan bantuan secara bulanan untuk setiap keluarga, B40 dan juga B60 yang mana mempunyai anak mereka di bawah 6 tahun. Saya ada 3 orang anak 6 tahun bawah. Betul tak 3? 2 orang anak 6 tahun bawah. Seorang 4 tahun, seorang lagi 6 tahun. Saya nak tanya, mana bantuan bulanan yang kerajaan Pakatan Harapan janjikan? Di manakah bantuan bulanan kepada setiap keluarga di Malaysia yang mempunyai anak di bawah umur 6 tahun? Untuk memastikan supaya anak-anak ini mendapat nutrisi yang lengkap. Untuk memastikan anak-anak ini nasibnya terbela. Mana dia? Mana bantuan bulanan? Ini yang rakyat nak dengar. Rakyat mengundi kepada Pakatan Hancing, silap. Mengundi kepada Pakatan Harapan adalah kerana mereka mengharapkan bantuan bulanan ini. Orang-orang muda. Mereka mengharapkan apa? Kerajaan mengatakan bahawa kerajaan yang lalu telah pun tidak fokus, tidak fokus kepada penjagaan kesihatan di Pansapuri kos rendah, di mana sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan sudah tentu, sekiranya saya menjadi Perdana Menteri, saya akan wujudkan lebih banyak klinik-klinik kesihatan.
dan akan melakukan program penjagaan kesihatan yang melibatkan pansapuri kuas rendah. Ni, pesepah pansapuri kuas rendah. Di Selayang ada, di mana lagi? Di Ampang sana ada, di Ceras pun ada, di Langat pun ada. Saya nak tanya, apa program kesihatan percuma yang telah dilakukan oleh kerajaan sekarang ini ya? Apa buat? Menteri Kesihatan buat apa? Pi jalan sana, pi jalan sini. Itu saja kerja kah? Dulu you janji mau bagi ini kesihatan percuma kepada pangsa puli kos rendah mah. Sekarang sudah jadi ya. Sudah jadi kerajaan sekarang ni ya. Orang susah pun you tinggal saja. You fikir ini dululah. Buat apa you cakap banyak? Naik heli, naik jet saja buat apa? Kan? Okey, tuan okey, tuan. Ini baru 2. Saya baru pi lagi, belum pi lagi yang lebih banyak. Kalau saya pi lagi banyak, lagi panas mereka. Lagi hangat mereka. Tuan-tuan, itu kesihatan. Ini saya cerita tentang kediaman harapan untuk rakyat. Pakatan Harapan menjanjikan untuk memastikan rakyat Malaysia boleh memiliki rumah. Mereka menjanjikan adalah untuk memperbanyakkan lebih banyak skim-skim rent to own. Orang yang menyewa ni boleh memiliki rumah tersebut. Jadi ni bukan susah pun nak buat. Ada perbincangan nak bawa HDB daripada Singapura masuk Malaysia, tapi janji manifesto tak buat. Ni rumah yang ada, yang tidak jual, bagaimana nak buat? You janji nak buat skim rent to own. Orang sewa boleh memiliki rumah tersebut. Rumah ada di Malaysia pun tak boleh nak jual. Lagi nak pergi panggil orang Singapura main buat lagi banyak rumah. Lagi banyak tak jual, lain kali jadi apa? Jadi inilah fokus dulu. Sudah janji dulu dalam dalam manifesto. Cakap, kita menang. Kita akan pastikan ni rumah-rumah semua kasih jual. Anak Melayu anak saya, anak India anak saya, anak Cina anak saya, anak Iban anak saya, anak Dayak anak saya. Saya akan pastikan semua orang ada hak untuk memiliki rumah. Kita akan pastikan supaya dibuatnya program rent to own ini supaya mereka-mereka yang menyewa rumah boleh memiliki rumah. Mana? Apa yang berbuat? Dua atas Rusi. Tanpa kita nak bincang dengan Singapura nak bina rumah lagi. Rumah yang mampu dimiliki oleh rakyat Malaysia. Di Malaysia saja rumah tak jual pun banyak. Nak pergi panggil pergi buat rumah apa lagi? Buatlah program ni dulu. Lepas itu apa lagi? Kalau Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Pakatan Harapan akan menyediakan peruntukan sebanyak 3 bilion ringgit untuk menjamin pembiayaan rumah bagi pembeli rumah yang pertama dan juga untuk rumah mampu milik. Mana? Bagi tahulah di bawah Kerajaan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakomeng Umum bahawa dalam bajet ini antara benda yang akan dibawa adalah janji manifesto Pakatan Harapan untuk memberikan peruntukan sebanyak 3 bilion ringgit kepada untuk menjamin pembiayaan rumah bagi pembeli rumah pertama. Bagi tahulah nak buat nanti ni bukan lama lagi. Nak bentang bajet ni. Cakaplah. Sekarang ni kita nak dengar. Lepas tu apa? Ni. Orang-orang yang undi bini kepada Anwar Ibrahim, Wan Azizah di Bandar Tun Razak. Di dalam manifesto mereka menjanjikan kepada penyewa rumah PPR. Banyak P ni susah nak sebut tak? Ambil feel tuan banyak janji saya ambil berpeluh duk cerita janji dia pak. Sat bang kena sat bang. Okey tuan-tuan. Ni yang dekat Ceras ni. Yang dekat Bandar Tun Razak undi kepada Wan Azizah sebab apa? Sebab Wan Azizah janji dalam manifesto Pakatan Harapan kepada penyewa rumah PPR
Kalau Pakatan Harapan menang, mereka akan bagi grant. Ni, flat Seri Johor, Ikan Mas punya orang, flat Seri Johor sana, Seri Melaka, Seri Pulau Pinang, Seri Sabah punya, rakan-rakan semua, you orang ada kah? Kan? You orang ada sini kah? Flat Seri Johor, Ikan Mas, Seri Pulau Pinang, Seri Melaka, you orang ada sini kah? Rakan-rakan ada sini kah? You sudah dapat grant ke belum? You sudah dapat grant ke belum? Ini janji tau. Ini janji. Dia mau kasih grant. Sudah dapat ke belum grant? Ada Seri Sarawak ada. Ada grant ada. Grant dah dapat ke belum grant? Grant dah dapat ke belum? Ada semualah. Samping semua terlibat lah. Semua samping ke, samping ke. Semua dia kata nak bagi grant. Dah dapat grant ke belum? Saya nak tanya. Dah dapat grant ke belum? Kita janji kepada mereka-mereka yang duduk di rumah PPR, kita akan pastikan Pakatan Harapan menang, kita bagi grant kepada semua. Mana grant? Grant mana? Grant tanah mana? Grant tanah. Grant tanah mana? Grant tanah mana yang duduk di KL ni? Tak letih ni bukan cerita politik. Kami tuntut janji. Kami tuntut janji. Sekejap saya mau tunjuk sama you orang. Ingat you orang lupa lah saya ingat. Saya ingat orang Pakatan Harapan you orang lupa lah. Sekejap saya mau tunjuk sama you PPR saya mau tunjuk. Saya ingat you orang lupa lah apa you janji. Saya ingat you orang lupa, you tak tahu. You ingat dah ini? Saya tunjuk dulu sekejap saya tunjuk sini TikTok dulu lah. Saya ingat you orang lupa lah. Saya mau ingat kasih you orang balik lah. Saya ingat you orang you tak ingat kan. Sekarang saya mau tunjuk lah kasih you orang ingat sekejap macam mana mau alih ni kamera saya sudah lupa lah. Sekejap saya mau tunjuk sama you. You ingat lah ni manifesto nama dia manifesto kita boleh Pakatan Harapan PRU 15. You tengok situ peluang pemilikan rumah. Peluang pemilikan untuk penyewa program perumahan rakyat PPR, peluang akan diwujudkan untuk mereka memiliki rumah tersebut bagi memastikan golongan berpendapatan rendah memiliki kediaman harapan mereka sendiri. Sekarang saya mau tanya sama you sudah jadi kerajaan sekarang, you sudah lupa apa you janji. You tanya saya apa saya merepek. You sudah lupa you janji apa? You tanya saya apa saya merepek. Orang sini Bandar Torazang kasih undi sama you tau. Kasih bagi you undi. Tapi you banyak kincin punya orang. Mana grant? Orang tanya you mana grant? Sekarang saya tunjuk dekat FB Sekarang saya tunjuk dekat FB you tengok sekarang Ini PRU 15. Tawaran harapan PRU 15 bukan PRU lain Peluang pemilikan untuk penyewa program perumahan rakyat PPR, peluang akan diwujudkan untuk mereka memiliki rumah tersebut bagi memastikan golongan berpendapatan rendah memiliki kediaman harapan mereka sendiri. Sekarang mereka punya kediaman harapan sudah tinggal harapan. Mereka punya kediaman harapan sudah tinggal harapan, saudara-saudara. Saya mau tanya, bila mau bagi itu grant sama dia? Sekarang you tak payah ceritalah sana curi, sini curi, sana judi, sini judi. Sekarang mana grant? Orang tanya. Orang Cina, orang India, orang Iban, Dayak, Melayu, semua dia tanya. Madani semua tanya. Semua rakyat Madani di Malaysia semua tanya. Mana? Apa? Mana grant? You kata mau bagi grant lah. Daddy, you kata mau kasih grant. Mana? Mana? Jadi ini fokus. Jangan kencing kuat. Jangan tuan-tuan. Lepas tu dia kata apa lagi? Pakatan Harapan kata apa lagi? Banyak perumahan ataupun pangsapuri yang kos rendah. Developer tidak bertanggungjawab. Mereka tidak melakukan penyelenggaraan. Kalau Pakatan Harapan menang, siapa yang duduk dekat pangsapuri kos rendah, kerajaan akan ambil alih penyelenggaraan dan akan pastikan persekitaran kediaman anda itu harmoni, bersih dan sebagainya. Saya nak tanya kat sini, siapa yang duduk dekat pangsapuri kos rendah? Apartmen ke apa kan? Saya nak tanya, siapa yang duduk?
Semua yang duduk, angkat sikit. Angkat sikit lah dah. Tekanlah satu. Siapa yang duduk dekat Pangsapuri kos rendah, tekan 1. Siapa dari sini? Ya, ni ramai. Ramai ni. Dekat FB ramai, dekat TikTok pun ramai. Tengok. Daddy janji sama kita. Papa janji dengan kita. Dia kata, dia akan mengambil alih penyelenggaraan Pangsapuri kos rendah bagi mewujudkan persekitaran kediaman yang berkualiti dan selamat. Saya nak tanya sekarang ni, adakah mereka telah mengambil alih penyelenggaraan itu? Adakah mereka telah pun menyelenggarakan bangunan-bangunan Pangsapuri ini? Ini semua di bawah ngak komen. Nak cerita apa? Nak cerita HDB. Ni, apa yang Mia janji? You sudah janji sama orang kasih undi sama you. Kan? Jadi apa pun tak buat. Okey, tuan-tuan. Saya tak lama ni, saya nak bagi dekat saudara Khairul Amdan Ramli je. Okey, tuan-tuan. Lepas tu dia janji apa lagi? Weh, banyak, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Ni, untuk ni, pelajar. Untuk pelajar, tuan-tuan. Kalau Pakatan Harapan menang, kita janji akan bagi beasiswa B40. Kita tak mau anak-anak ni golongan yang susah, orang Cina yang susah, orang India yang susah, orang Melayu yang susah, orang Iban yang susah, orang Dayak yang susah. Mereka ini terpaksa untuk membayar pinjaman PTPTN. Kalau Pakatan Harapan menang, kita janji akan bagi kepada B40 ini beasiswa untuk mereka sambung pelajar. Sambung pelajaran. Kerajaan akan bagi beasiswa kepada anak-anak yang susah ini, supaya mereka tak bergantung pada PTPTN. Saya nak tanya, anak siapa B40 yang dapat beasiswa kat sini? Anak siapa yang B40 yang dapat beasiswa sekarang ni yang kerajaan bagi? Macam mana nak mohon beasiswa B40 ni untuk sambung belajar? Macam mana nak mohon? Macam mana kita nak mohon beasiswa B40 ni? Ni. Tak dapat. Mana janji? Anak-anak muda, Cina, India, Melayu, Kadazan, semua undi Anwar sebab apa? Dia kata, Papa mau bagi beasiswa. Papa Non mau bagi beasiswa. Semua kasih undi sama dia. Tapi sekarang ni, mana? Lepas tu apa lagi janji? Apa lagi dia janji? Kepada pelajar-pelajar, mahasiswa, kerajaan Pakatan Harapan sedar mereka yang belajar, mereka tak mampu nak balik. Bila berhari raya, mereka terpaksa berhari raya dekat dalam universiti. Sebab nak beli tiket balik, duit tak ada. Kalau Pakatan Harapan menang, kita akan sediakan tiket penerbangan berharga RM199 untuk semua mahasiswa di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung. Semua mahasiswa dapat 1 tahun 2 tiket berharga RM199, supaya mereka dapat balik berjumpa dengan keluarga mereka. Mana itu janji? Mana ini tiket RM199 punya tiket mana? Mana tiket ni? Belum ada lagi umum apa-apa. Mahasiswa punya tiket, dia mau balik, mau naik flight, mau balik Sabah, RM199. Mana? Mana ni? Belia-belia tengah tunggu ni. Penipu janji kepada rakyat tidak ditunaikan, tetapi duk sibuk cerita pasal benda lain. Okey, tuan-tuan. Ni kepada belia. Kalau Pakatan Harapan menang, kita akan sediakan rumah transit belia, rumah mampu milik, rumah mampu sewa, kos rendah, kos sederhana di lokaliti-lokaliti yang memerlukan. Tak apalah, ni makan masalah lama nak buat kan. Ni nak bina rumah tak apa, lama. Okey, lepas tu apa lagi? Apa lagi, tuan-tuan? Kalau Pakatan Harapan menang, kita akan pastikan pendapatan minima dinaikkan. Dan rakyat perlu mendapat gaji yang setara dengan pekerjaan mereka. Dia jadi kerajaan, gaji minima 1,500 turun.
Dulu masa ceramah, kan, rakyat, kan, dia bila dia macam rakyat perlu mendapat pendapatan yang setara dengan pekerjaan mereka. Dan rakyat bekerja di bawah tetapi dibayar dengan gaji yang rendah. Sekarang apa? Apa mau bagi? You papa, apa you janji papa? You janji mau naik gaji tapi turun gaji. Lepas itu dia berkata apa? Kalau Pakatan Harapan menang, kita akan sediakan kita akan sediakan skim insurans hayat percuma dengan pampasan kematian sebanyak RM10,000 kepada lebih 6 juta pekerja gig dekat Malaysia. Mana? Ini skim mana? Skim insurans hayat percuma. Dia kata nak bagi kepada 6 juta pekerja gig, kita akan bagi skim insurans hayat percuma dengan pampasan kematian sebanyak RM10,000. Mana? Mana, tuan-tuan? Saya nak tanya. Mana? Lepas tu apa lagi? Kita kalau Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita akan sediakan allowance khas untuk mereka-mereka yang hilang pekerjaan. And allowance khas untuk mereka yang kerja kontrak dan sebagainya. And sementara mereka mencari pekerjaan baru. Mana allowance khas? Kincing punya orang. Sekarang ni rakyat tuntut saya cadangkan kepada rakyat di Malaysia untuk Pakatan Harapan. Manifesto mereka PRU15, tuan-tuan tengok sendiri dan kita akan tuntut mulai sekarang. Sebab apa? Kita adalah rakyat, kita akan tuntut apa yang mereka nak bagi. Kan? Okey tuan-tuan, Saya rasa cukup dah di FB untuk malam ni tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.